Selamat pagi semua murid. Hari ini kita akan terus mempelajar pembelajaran bab 7, kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Apabila kita siap belajar, murid akan dapat menerangkan ciri iklim di 4 zon iklim di Asia dan membandingkan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia di Asia. Adakah murid masih ingat 7 jenis iklim di Asia? Apakah formula itu? Betul. TSL, SMC, GMK. Okey. Yang ini cikgu sudah ajar di video bab 7.1. Jika tak ingat, sila rujuk video sebelumnya. Dan di sini, T mewakili iklim tundra, SL mewakili iklim Siberia dan iklim Laurentia, SMC mewakili iklim steppe, iklim Mediterranean dan iklim China, GMK mewakili iklim gurun panas, iklim monsun tropika dan iklim khatulistiwa. Okey, seterusnya, apakah 4 zon iklim di Asia? Okey, ini lagi senang kan? Marilah kita lihat garisan latitude yang paling tinggi ialah lingkungan zon sejuk diikuti dengan zon panas, zon sejuk sederhana, zon panas sederhana dan zon panas. Okey. So setakat ini saya rasa murid patut sudah boleh jawab. Jika tak boleh jawab, sila pergi baca sekali lagi sebab ini senang sahaja. Okey, seterusnya kita akan membincangkan ciri-ciri 4 zon iklim dari segi suhu, hujan dan angin. Zon iklim yang pertama ialah zon iklim sejuk. Zon iklim sejuk diwakili oleh iklim tundra yang berada di pantai di utara Asia, terutamanya di pantai utara Siberia di langkungan garisan Arktik. Iklim tundra mempunyai musim sejuk yang panjang dan melampau. Suhu untuk iklim tundra, min suhu tahunan ialah negatif 14 darjah Celsius, di bawah tahap beku. Musim panas adalah pendek, Mei hingga Ogos sahaja. Dan musim panas adalah sederhana sejuk. Suhu kurang daripada 10 darjah Celsius. Musim sejuk pula sangat panjang, selama 8 bulan. Suhu sangat sejuk, antara negatif 23 hingga negatif 5 darjah Celsius. Perbezaan suhu adalah sangat tinggi, iaitu 42 darjah Celsius. Hujan di iklim tundra kebanyakan turun pada musim panas dalam bentuk hujan perolakan, antara 250 hingga 300 mm. Musim sejuk pula sentiasa ada salji. Dari segi angin, terdapat angin baratan yang membawa hujan pada musim panas. Dan juga ada ribut salji yang sangat laju dengan kelajuan 200 km sejam. Dari segi pengaruh iklim tundra terhadap kegiatan manusia, kita boleh lihat kegiatan manusia untuk iklim tundra ialah perikanan dan juga pemburuan. Ikan ditangkap untuk keperluan sendiri supaya mempunyai sumber protein. Pada musim panas, kegiatan menangkap ikan paus, ikan cod dan juga salmon dijalankan. Mereka menggunakan harpun untuk menangkap ikan paus. Okey, boleh nampak ini ialah harpun yang tajam, boleh menangkap ikan paus. Aktiviti memburu pula dijalankan kerana ada pelbagai kegunaan. Seperti daging boleh dijadikan sumber makanan, kulit untuk membuat kayak, kemah dan pakaian, tulang yang keras untuk membuat rangka kemah, dan lemak untuk menyalakan pelita serta memanaskan iglu. Pekerjaan orang Eskimo berubah mengikut musim.
Musim panas menangkap ikan dan musim sejuk mereka memburu binatang seperti walrus, serigala dan juga rusa kutub. Zon iklim yang kedua ialah zon iklim sejuk sederhana diwakili oleh iklim Laurentia yang juga dikenali sebagai iklim sejuk sederhana pantai timur atau iklim monsun sejuk sederhana. Ada 4 musim iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. Min suhu tahunan ialah antara 9 hingga 17 degree Celsius. Musim panas adalah singkat dan sederhana panas, antara 21 hingga 26 darjah Celsius. Musim sejuk pula sangat panjang, sejuk dan kering, iaitu kira-kira -6 hingga 10 darjah Celsius. Perbezaan suhu tahunan adalah antara 20 hingga 30 darjah Celsius. Hujan turun lebih pada musim panas, iaitu 500 hingga 1000 mm. Pada musim panas, hujan banyak dibawa oleh angin monsun tenggara. Salji juga turun pada musim sejuk di iklim Laurentia. Angin sejuk pula dibawa dengan arus sejuk yang merendahkan suhu di kawasan sekitarnya. Musim sejuk adalah kering kerana angin monsun barat laut yang kering bertiup dari darat. Pengaruh iklim Laurentia terhadap kegiatan manusia ialah kegiatan pertanian dan perikanan. Pertanian dijalankan sebagai sumber makanan untuk penduduk setempat. Pada suhu musim panas 20 darjah Celsius dan suhu musim sejuk 10 darjah Celsius, petani akan menanam gandum, kentang, sayur dan buah-buahan. Jumlah hujan 1000 mm setahun menggalakkan pertumbuhan tanaman. Perikanan pula dijalankan untuk memasarkan ikan di tempatan dan juga di luar negara. Rakyat dapat menjalankan perikanan kerana pantai Jepun menggalakkan pertumbuhan plankton. Dan laut di sekeliling Jepun adalah kaya dengan hasil laut. Musim bunga dan musim panas yang selesa adalah sesuai untuk menangkap ikan. Zon iklim yang seterusnya ialah zon iklim panas sederhana yang diwakili dengan iklim China, juga dikenali sebagai iklim monsun panas sederhana atau iklim panas sederhana pantai timur. Iklim China turut mengalami 4 musim. Min suhu tahunan ialah 15 darjah Celsius. Oleh itu, musim panas adalah sederhana panas iaitu 28 darjah Celsius. Dan musim sejuk adalah sederhana sejuk dan kering, kira-kira 5 darjah Celsius. Perbezaan suhu tahunan melebihi 25 darjah Celsius. Hujan tahunan adalah lebih banyak, antara 508 hingga 1520 mm. Kebanyakan hujan turun dalam bentuk hujan siklon. Apabila udara panas dan lembap bergerak ke udara yang lebih sejuk, ini membentuk hujan siklon. Pada musim panas, angin monsun tenggara bertiup ke kawasan tekanan rendah dan membawa hujan lebat. Pada akhir musim panas, iklim China akan mengalami ribut taufan kerana siklon tropika bertiup dari lautan Pasifik. Siklon tropika merupakan ribut ganas yang berputar dan terbentuk di kawasan perairan tropika. Ini ialah gambar siklon tropika. Boleh nampak ribut yang ganas sedang berputar. Dan ribut taufan ini adalah sangat membahayakan. Iklim China membawa pengaruh terhadap kegiatan manusia dari segi pertanian dan peternakan. Padi dan gandum adalah penting sebagai sumber makanan. Suhu musim panas 28 darjah Celsius dan hujan lebih daripada 1000 mm setahun
adalah sesuai untuk penanaman padi dan padi selalu ditanam pada musim hujan. Gandum dan teh juga ditanam di kawasan sederhana panas, iaitu 16 hingga 18 darjah Celsius. Iklim China juga menjalankan kegiatan peternakan. Negara China merupakan pengeluar dan pengguna hasil ternakan yang utama di dunia. Permintaan yang tinggi terhadap produk daging dan susu segar kerana China menekankan cara pemakanan yang sihat. Musim panas yang sederhana panas dan musim sejuk 5 darjah Celsius adalah sesuai untuk menternak lembu. Selalunya diternak di kaki bukit kerana suhu yang lebih sejuk dan selesa. Suhu yang sederhana sejuk juga membolehkan rumput tumbuh supaya boleh dimakan oleh ternakan. Akhir sekali ialah zon iklim panas, diwakili oleh iklim gurun panas yang mempunyai iklim yang panas dan kering sepanjang tahun. Min suhu di iklim gurun panas ialah 25 darjah Celsius. Musim panas adalah sangat panas, antara 32 hingga 36 darjah Celsius. Musim sejuk pula sederhana sejuk sahaja, iaitu 16 darjah Celsius. Julat suhu tahunan ialah 17 hingga 20 darjah Celsius. Cuaca pada waktu siang adalah sangat panas, 40 darjah Celsius, kerana kurang litupan awam menyebabkan pancaran matahari terus ke permukaan bumi. Manakala cuaca waktu malam adalah sangat sejuk, 5 darjah Celsius, kerana tiada awam, haba panas dipantau balik ke atmosfera dengan cepat. Jumlah hujan tahunan adalah kurang daripada 250 mm, mewujudkan keadaan yang gesang iaitu sangat kering. Angin timuran yang kering bertiup dari kawasan darat, jadi tidak membawa hujan. Pengaruh iklim gurun panas terhadap kegiatan manusia ialah pertanian dan peternakan. Rakyat negara Arab menanam pokok kurma untuk mendapat buahnya. Pokok kurma ditanam secara ladang di kawasan oasis. Pokok ini dapat tumbuh dalam perbezaan suhu yang tinggi pada suhu 7 hingga 40 darjah Celsius. Dari segi peternakan, unta, kambing, biri-biri dan lembu diternak untuk mendapat daging, susu, kulit dan bulu. Oleh sebab jumlah hujan tahunan adalah kurang, rumput dan semak samun adalah rendah dan sedikit sahaja. Dan ini dijadikan makanan untuk ternakan seperti lembu, kambing dan unta. Dan ini, kita sudah habis belajar bab 7.3. Marilah kita merumuskan pembelajaran hari ini. Di sini, Cikgu Kok merumuskan isi penting bagi setiap ciri iklim di 4 zon iklim. Bagi suhu, musim sejuk di iklim tundra adalah sangat sejuk. Iklim Larentia sejuk juga dan seterusnya adalah sederhana sejuk. Manakala musim panas di iklim tundra adalah pendek dan sederhana sejuk. Seterusnya iklim Larentia, musim panas adalah tidak panjang juga, sederhana panas. Iklim China juga sederhana panas dan iklim gurun panas sangat panas. Hujan iklim tundra berbentuk perolakan. Hujan ada sedikit sahaja, tetapi musim sejuk sentiasa ada salji. Iklim Larentia ada lebih hujan pada musim panas dan juga turun salji pada musim sejuk. Iklim China pula ada lebih banyak hujan berbanding dengan iklim lain dan mempunyai hujan siklon. Iklim gurun panas pula sangat kering kerana hujan tahunan kurang daripada 250 mm. Angin di iklim tundra mempunyai ribut salji dan angin baratan juga membawa sedikit hujan pada musim panas.
Di iklim Laurentia, angin monsun barat laut yang bertiup dari darat menyebabkan musim sejuk adalah kering. Di iklim China, angin monsun tenggara pula membawa hujan lembat. Angin siklon tropika turut membawa ribut taufan. Dan untuk iklim gurun panas pula mempunyai angin timuran yang kering kerana bertiup dari darat. Dari segi pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia yang utama bagi iklim tundra ialah perikanan dan pemburuan. Di iklim Laurentia, oleh sebab cuaca adalah sejuk dan sederhana panas, jadi rakyat boleh menjalankan pertanian di samping menjalankan kegiatan perikanan. Iklim China yang mempunyai cuaca yang sederhana sejuk adalah sesuai untuk peternakan dan pertanian. Sama dengan iklim gurun panas yang panas dan sederhana sejuk, juga fokus kepada kegiatan pertanian dan peternakan. Dengan ini, isi pembelajaran hari ini sudah tamat. Jika anda boleh menerangkan secara ringkas tentang ciri iklim di 4 zon iklim dan juga membandingkan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia di Asia, anda sudah mencapai objektif pembelajaran hari ini. Sekian sahaja, terima kasih.